Assalamualaikum dan selamat malam. Bertemu lagi kita pada hari ini. Okey, hari ini saya akan menyambung kembali pembelajaran kita berkaitan dengan topik-topik sains tahun 5 yang ingin saya buat ulang kaji. Okey, macam minggu lepas, jika ingat pada minggu lepas saya membincangkan berkaitan dengan bagaimana haiwan melindungi diri daripada musuh dan cuaca melampau. Okey, untuk hari ini saya akan mengimbas kembali berkaitan dengan masih topik haiwan lagi, tapi kali ini lebih kepada bagaimana haiwan mengekalkan kemandirian spesiesnya. Apa itu kemandirian spesies? Ingat tak? Ingat? Okey, kemandirian spesies bagaimana keupayaan haiwan untuk mengekalkan spesiesnya yang daripada terancam kepupusan. Okey, boleh? Okey, ada pelbagai cara. Ada yang haiwan bertelur dan ada pula cara untuk haiwan yang dan juga ada haiwan yang melahirkan anak. Okey, bagaimana ni haiwan-haiwan ini mengekalkan kemandirian spesiesnya. Okey, kita akan imbas balik. Okey, kalau perasan ada gambar-gambar ini adalah antara haiwan-haiwan yang diancam kepupusan harimau Melaya, tapir, orangutan, ni telah diancam kepupusan. Okey, sekarang kita lihat haiwan yang bertelur. Bagaimana cara-cara haiwan bertelur melindungi dan mengekalkan kemandirian spesiesnya? Yang pertama, menyembunyikan telurnya. Contoh haiwannya adalah apa? Buaya, cicak, belalang. Kemudian bertelur banyak. Ini semua tahu kan? Penyu, lalat, nyamuk. Ni antara haiwan yang bertelur banyak. Kemudian berlendir, telur berlendir macam apa? Macam ikan, macam katak. Okey. Macam penguin. Okey, kemudian haiwan bertelur. Dia ada dua. Menjaga telur dan mengeram. Okey. Ini antara-antara haiwannya. Ular, burung, ayam. Okey. Kemudian yang ni burung dan ayam. Okey, ada haiwan-haiwan ni mempunyai cara tersendiri bagaimana haiwan ini melindungi diri, mengekalkan kemandirian spesiesnya. Okey? Boleh? Kemudian, ini pula bagaimana haiwan yang menjaga anak. Okey, contohnya ayam. Bagaimana ayam menjaga anaknya? Menyerang musuhnya. Siapa pernah kena kejar ayam? Saya pernah masa saya kecil sebab saya nakal. Saya suka ambil telur ayam dekat reban mak saya. Jadi apa lagi kena kejar dengan ibu ayam. Time tu lah baru saya nangis. Itu kenangan. Jadi ayam ni memang akan menyerang musuhnya bila rasa diri telur-telurnya terancam, anak-anak terancam. Boleh? Kucing, menyerang musuh. Jangan main-main. Anjing pun sama. Walau nampak kucing macam comel je, tapi bila kamu ambil anak kucing tu, kalau mak dia garang, ambil kena cakau. Saya pernah merasainya sebab saya dulu masa kecil nakal. Okey, kemudian menyusukan anak, kucing, harimau, lembu, kemudian membawa anak dalam kantung, macam kanguru, koala. Okey, sugar glider. Ini semua haiwan yang membawa anaknya dalam kantung. Kemudian bergerak dalam kumpulan, gajah, kuda belang. Boleh? Okey, kemudian memberi makan anak. Ini memang kita tahu banyak haiwan yang sebegini. Kucing pun memberi makan anak, kan? Anjing. Tapi itu cara lain lah. Kalau haiwan-haiwan macam burung, kalau perasan paling ketara burung dengan ayam lah. Membawa anak di dalam mulut. Buaya dan ikan talapia. Boleh? Ini adalah antara haiwan-haiwan yang menjaga anaknya dengan ciri-ciri yang ada. Okey? Boleh. Kemudian kepentingan. Kenapa kemandirian spesies ini penting? Kena tahu juga. Bukan hanya suka-suka. Kena tahu kenapa kemandirian spesies ini penting. Yang pertama, mestilah untuk memastikan spesies tersebut kekal. Boleh? Okey, kemudian mengelakkanlah kepupusan. Kekal mestilah tak ingin. Betul, bilangannya bertambah. Tapi kalau semakin berkurang bilangannya, akhirnya apa yang berlaku? Pupus. Okey? Kemudian untuk memastikan keseimbangan ekosistem. Boleh? Nampak tak betapa pentingnya kemandirian spesies ini? Penting. Kenapa? Sebab sebagai sumber asas kepada manusia. Apa dia? Sumber makanan. Boleh? Yang seterusnya, rantai makanan. Ingat tak apa maksud rantai makanan? Ingat?
Okey, rantai makanan adalah hubungan di antara makanan dan hidupan dalam satu habitat. Boleh? Hubungan di antara makanan dan hidupan dalam satu habitat. Okey, cuba lihat ni. Anak panah ni mewakili ni lah Okey, cuba lihat. Ni rumput. Rumput dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Ini adalah satu rantai makanan. Apa dia? Tumbuhan dimakan oleh apa dia? Dimakan oleh hidupan dalam satu habitat. Boleh? Okey, boleh hidupan seperti haiwan dalam satu habitat. Okey, seterusnya. Yang ni. Apa dia? Tumbuhan dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Nampak? Ini flow rantai makanan. Kena faham rantai makanan, hubungan antara tumbuhan dan haiwan dalam satu habitat. Okey, boleh? Okey. Bagaimana nak mengenali pengeluar? Bagaimana nak mengenali pengguna? Okey, pengeluar adalah tumbuhan. Sumber tenaga utama adalah matahari. Tapi tumbuhan adalah pengeluar. Manakala haiwan-haiwan lain adalah pengguna. Boleh? Okey. Nampak? Okey, nampak ni? Nampak? Matahari menjadi sumber tenaga utama. Okey, manakala tumbuhan pula mendapat tenaga daripada matahari, kemudian untuk membina, untuk membuat makanan. Melalui proses apa? Dah belajar tahun 4 kan? Proses fotosintesis. Okey, kemudian tumbuhan sebagai pengeluar. Memberi sumber makanan buat haiwan-haiwan yang memakannya. Okey? Selepas tumbuhan, ia dimakan oleh beluncas. Beluncas mendapat tenaga daripada dengan memakan daun. Jadi beluncas dikategorikan sebagai pengguna. Okey, boleh? Okey, kemudian katak pula. Katak makan apa? Makan beluncas. Jadi katak makan beluncas untuk apa? Untuk mendapatkan tenaga. Jadi katak dikategorikan sebagai pengguna. Dan ular pula akan makan katak. Ular juga adalah pengguna. Okey? Sebab apa dia makan katak? Sebab nak mendapatkan tenaga. Manakala burung hantu. Burung hantu makan ular untuk dapatkan tenaga. Jadi burung hantu juga adalah pengguna. Kena faham siapa pengguna, siapa pengeluar. Okey, ingat satu je. Pengeluar mesti tumbuhan. Boleh? Okey. Siratan makanan. Ini saya nak sentuh sedikit. Siratan makanan. Apa dia siratan makanan? Okey. Siratan makanan ialah gabungan beberapa rantai makanan dalam satu habitat. Berantai makanan? Ya, beberapa rantai makanan. Dalam satu rantai makanan ni ada lebih daripada satu. Daripada satu siratan makanan ni ada lebih rantai makanan. Okey, saya akan ajar sekejap lagi bagaimana nak kira rantai makanan yang terdapat dalam siratan makanan. Okey, contoh ini. Padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh burung pipit. Burung pipit dimakan oleh elang. Dalam masa yang sama, padi juga dimakan oleh burung pipit dan burung pipit dimakan oleh elang. Dan juga dalam masa yang sama juga, padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular dan ular juga memakan burung pipit dan akhirnya ular dimakan oleh elang. Boleh? Jadi kita akan belajar berapa banyak rantai makanan dalam siratan makanan ini. Okey, boleh? Okey, kita tengok. Ini macam saya sebut tadilah. Tumbuhan, padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung pipit dimakan oleh elang. Satu rantai makanan. Kemudian padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Rantai makanan yang kedua. Kemudian padi dimakan oleh burung pipit dimakan oleh ular dan akhirnya dimakan oleh elang. Rantai makanan yang ketiga. Dan
padi dimakan oleh burung pipit dan dimakan oleh elang, rantai makanan yang keempat. Dan terakhir sekali, padi dimakan oleh tikus dan tikus dimakan oleh elang, rantai makanan yang kelima. Bermaksud dalam siratan makanan ini ada 5 rantai makanan. Okey, boleh. Soalan peperiksaan, contoh soalan UPSR suka tanya soalan macam ni. Kadang-kadang dia tanya berapa rantai makanan dalam siratan makanan ini. Nyatakan rantai-rantai makanan tersebut. Okey, boleh? Okey. Okey, saya nak sentuh pasal rantai makanan. Okey, cuba tengok sini Rantai makanan yang ini. Nampak tak? Okey, ni tumbuhan. Okey, tumbuhan. Tumbuhan akan dimakan oleh belalang. Macam tadi dah saya cakap. Kemudian belalang dimakan oleh burung pipit. Dan burung pipit akan dimakan oleh ular. Dan akhir sekali, ular akan dimakan oleh burung hantu. Ini satu rantai makanan. Manakala yang ini, panggi. Ini yang terakhir. Ni apa ni? Rumput dimakan oleh belalang. Okey. Kemudian belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular dan ular dimakan oleh elang. Okey. Jadi kat sini adalah rantai makanan yang kedua. Boleh nampak ni. Ni pun belalang, ni pun belalang. Okey. Jadi sebenarnya kalau kamu perasan tumbuhan, rumput dikategorikan satu tumbuhan di mana kamu boleh buat satu siratan makanan berdasarkan 2 ni. Okey? Boleh? Okey, itu adalah siratan makanan. Siratan makanan adalah gabungan 2 atau lebih rantai makanan dalam satu habitat. Okey, kalau kamu nampak sini ada ular, ni ada burung pipit, ada ular, ada helang. Dekat sini pun ada helang. Jadi dekat sini ada belalang. Tumbuhan, benda yang sama. Jadi dekat sini kamu boleh buat satu siratan makanan. Boleh? Okey. Kita tengok yang ni. Banyak ni. Macam mana kita nak kira? Kita kira sama-sama kita kira sama-sama berapa rantai makanan dalam siratan makanan ini. Okey, kita tukar marker. Okey, kita kira. Okey. Yang pertama, pokok bunga dimakan oleh beluncas, beluncas dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh burung hantu. Itu yang pertama. Okey, rantai makanan yang pertama. Okey, tukar. Okey, rantai makanan yang kedua. Aphid ni kutu macam kutu perasit Okey, aphid dimakan oleh kumbang kura-kura, kumbang kura-kura dimakan oleh burung pipit dimakan oleh burung hantu. Rantai makanan yang kedua. Okey, kemudian rantai makanan yang ketiga. Pokok bunga dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh siapa? Tikus, tikus dimakan oleh elang. Ini yang ketiga. Boleh? Okey, kemudian yang keempat, pokok bunga dimakan oleh siapa? Ulat beluncas. Ulat beluncas dimakan oleh burung pipit dan burung pipit dimakan oleh siapa? Burung hantu. Yang keempat. Okey, itu cara nak kira siratan rantai makanan. Okey, kemudian yang kelima, ada lagi tak? Ada lagi? Ada lagi satu. Pokok bunga dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung pipit dimakan oleh siapa? Burung hantu. Okey, yang kelima, bermaksud dalam ini ada 5 rantai makanan yang digabungkan menjadi satu siratan makanan. Okey, boleh? Okey. Seterusnya, kembali. Okey, kesan dan akibat. Apa yang akan berlaku jika tiada rantai makanan dan siratan makanan? Apa kesannya? Okey, kena tahu. Okey, jadi kamu tahu bahawa dalam siratan makanan serta hidupan adalah penting. Sebarang perubahan dalam siratan makanan akan memberi kesan kepada hidupan yang lain. Betul tak? Contohnya, kita manusia makan tumbuhan dan juga haiwan. Betul? Yang telah dimasaklah, bukan makan gitu. Okey.
Jadi haiwan dan tumbuhan adalah sumber makanan utama bagi manusia. Okey. Jadi kena faham pentingnya kesihatan makanan. Boleh? Kenapa pentingnya? Okey. Okey. Itu saja untuk hari ini. Saya akan sambung pembelajaran kita pada hari Rabu. Okey, untuk topik seterusnya saya akan ulang kaji untuk topik seterusnya iaitu proses hidup tumbuhan. Jadi untuk minggu ini, minggu depan dan sehingga saya selesai, kita akan ulang kaji untuk tahun 5 dahulu. Sebab sebelum masuk ke tahun 6, saya nak kamu ingat balik apa yang kamu belajar dan kamu boleh relate balik ke dalam topik-topik tahun 6. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi pada hari Rabu. Assalamualaikum dan selamat malam.